1 meter, emitter 1 meter. Emitter adalah arus untuk arus, voltmeter adalah untuk voltage, jadi dia asing-asing. Okey, jadi kalau kita buat uji kaji, kita perlukan tiga benda tu, kita kena ada 3 meter yang berbeza lah. Tapi sekarang dah mudah, dah uji canggih dan sebagainya, digabungkan, dikompakkan dalam meter tu. Okey, dalam 1 meter mengandungi berbagai-bagai lah. Paling tidak pun ada 3 meter yang terdapat di situlah, okay, yang dikenali sebagai multimeter ataupun meter ring lah, okay, meter ni ataupun senang multimeter lah. Okay, multimeter maknanya meter pelbagai lah kalau dalam bahasa Melayu, meter pelbagai ataupun multimeter. Jadi dalam 1 multimeter tu dia mengandungi ada inilah ohmmeter. Okay, kamu dah lihat pada lab itu, okay, dalam tu ada ohmmeter, ada AC voltage, okay, ada DC voltage, ada DC current dan sebagainya lah. Okay, jadi ada dikompakkan dalam 1 meter, ada beberapa komponen lah ataupun ada beberapa meter yang boleh digunakan menggunakan 1 meter sahaja. Okay, maknanya 1 meter tu mengandungi ada paling tidak pun ada 3 komponen yang kita boleh gunakan sebagai meter yang berbeza lah. Okay, satu boleh dengar? Okay, satu Boleh. okey, satu adalah meter tu lah. Okey, meter ohm, ohmmeter, kemudian voltmeter dan juga ammeter lah. Okey, jadi sebelum kita pergi pada meter-meter tersebut, kita akan lihat dulu. Okey. Okey, saya besarkan je lah. Okey. Boleh nampak Boleh. Okey. Okay, saya akan masuk pada pengenalan dulu lah pasal meter tu. Okay, biasanya meter ni dia pertama yang menggunakan jarum penunjuk ataupun ada pointer dia. Okay, kalau yang digital dia dah lain sikit lah. Okay, dia ada LED dan sebagainya lah. Okay, jadi yang kita akan bincang ni adalah yang jenis analog meter. Okay, jadi tapi dalam digital pun dia pun ada magnet dan sebagainya lah. Okay, jadi kita pergi pada pengenalan dia adalah pemena magnet moving coil ataupun PMMC. Okey, jadi itu adalah dia punya basic dia lah. Okey, kalau orang sebut je pemena magnet moving coil, maknanya meter tu adalah analog multimeter lah. Okey, jadi dalam PMMC ni, okey, dia terdiri daripada copper wire dan juga pemena magnet lah. Jadi gelung dia tu adalah dibuat daripada copper wire, okey, yang ringan lah, dia tak berat, dia ringan. Yang bahan tu adalah copper wire dan juga permanent magnet lah. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, okey, ini adalah permanent magnet, kemudian dia ada punya post tu ataupun kasut medan. Okey, kemudian dia ada gegelung lah. Okey, ada coil dia. Okey, biasanya coil ni akan dibuat daripada copper wire lah. Okey, jadi itu adalah dia punya binaan asas lah. Okey, yang perlu ada. Okey, jadi untuk kita menggunakan, mungkin kita akan bincang lebih pada 3 meter ni. Jadi untuk menggunakan bagai DC emitter ataupun arus emitter DC, direct current lah. DC itu adalah direct current emitter ataupun dalam bahasa Melayu adalah emitter arus terus lah. Okey, jadi untuk ukur jenis yang lower level ataupun nilai yang kecil, kita akan sambung satu perintang secara selari lah, secara selari dengan meter tersebut. Okey, nanti kita akan lihat satu persatu lah. Kemudian kalau kita nak designkan untuk ukur direct current voltage atau voltan, jadi kita kena sambung resistor tu secara sesiri dengan coil. Okey, jadi itu adalah untuk itu. Kalau kita nak jadikan meter tadi dia ada DC, kemudian dalam meter tu kita nak jadikan AC juga, AC emitter dan juga AC voltmeter, kita kena menggunakan rectifier lah untuk daripada berkalam mungkin AC, kemudian bila ada rectifier dia akan
tukarkan DC tu kepada AC-nya lah. Okey. Jadi bila rectifier tu tengoklah sama ada digunakan diode, 2 diode ataupun 4 diode, bergantunglah. Okey. Jadi bila kalau satu diode tu dia akan DC saja. Okey. Kalau tapi apabila kita guna 2 ataupun lebih daripada 2, maknanya ada 4, kita akan jadi AC-nya hasil keluaran daripada rectifier tu adalah AC-nya voltage lah. Okey, ataupun AC punya emitter. Okey. Kemudian untuk ohmmeter, okey, untuk ohmmeter kita konstruksikan dengan menggunakan satu perintang yang perfect lah ataupun persisnya, resistor, kemudian ada PMMC instrument dan juga bateri. Okay, jadi ohmmeter akan menggunakan bateri. Jadi kita dah lihat itu apabila kita menggunakan bateri sebagai bekalan daripada meter tu, ada bateri kat dalam tu. Bila kita menggunakan untuk ohmmeter untuk ukur resistor, dia tak ada polariti. Okay? Apabila kita nak gunakan ukur ukur LED ataupun ukur apa kapasitor yang ada ni polariti, kalau yang tak ada polariti tak ada masalah. Kalau yang ada polariti tu seperti elektrolitik, yang tak ada polariti tu dia transistor jenis seramik lah, okey, seramiknya. Jadi apabila kita nak gunakan untuk ukur kapasitor dan juga LED, jadi kita kena terbalikkanlah. Kalau normal warna terminal merah yang tu adalah positif, kalau normal lah untuk ukur voltage dengan current adalah kita nak ikut normal lah, warna merah positif, warna hitam negatif. Tapi kalau untuk ukur gunakan ohmmeter selain daripada resistor dia tak ada polariti, kita boleh letak di mana-mana lah. Okay? Tapi apabila kita nak ukur kapasitor dengan LED ataupun diode dan sebagainya, LED, jadi kita kena terbalikkan dia punya polariti itulah. Yang positif akan jadi negatif sebab digunakan bekalan elektrik, bekalan bateri daripada dalam. Okey. Jadi kena terbalikkan dia punya terminal itulah. Okey. Okey. Kemudian seperti yang saya cakap tadi, kita dah lihat dia punya tu adalah multimeter. Okey, multi-range meter, multimeter. Jadi dia adalah combination antara ammeter, voltmeter dan juga ohmmeter lah. Okey. 3 jenis meter digabungkan dalam satu, dikenali sebagai multimeter lah. Okey. Jadi konsep dia punya tu adalah untuk menggerakkan tu bila ada current flow through the coil, jadi coil tu akan producekan magnetic field di sekeliling dia lah. Di sekeliling coil tu ada magnetic field dan dia akan berinteraksi dengan medan yang daripada magnet yang ada kat dalam tu lah, magnet kekal dan sebagainya, dia berinteraksi dengan tu untuk rotate the coil lah. Jadi bila coil tu rotate, jadi pointer tu akan bergerak lah pada satu julat tertentu. Jadi fungsi pointer tu adalah untuk menunjukkan level mana current yang keluar tu lah, okey, berapa banyak dan sebagainya. Okay, jadi menunjukkan bacaan lah, okey, pointer. Okey, jadi itu adalah multimeter. Kemudian kita kenalkan juga satu lagi nama adalah galvanometer. Okey, jadi galvanometer ni dia kita nak ukur nilai yang kecil lah. Okey, dia punya terlalu rendah dia punya current dia. Okey, jadi kita boleh gunakan galvanometer. Jadi galvanometer ni dia punya skala dia tu adalah kosong dan juga kosong tu berada di tengah-tengah lah. Okey, antara meter tu kosong dia berada di tengah-tengah meter. Jadi dia boleh deflection ataupun bergerak sebelah kiri, jari penunjuk tu boleh bergerak sebelah kiri ataupun boleh bergerak sebelah kanan lah. Okay. Kalau katakan kita nak ukur arus, jadi kita tengoklah terminal yang kita letak tu sama ada betul tak atau tak betul. Kalau betul, dia mungkin bergerak sebelah sebelah kanan ataupun sebelah kiri lah. Kalau terbalik punya terminal, dia akan bergerak salah satu. Okay. Jadi bila tak ada ukuran, maknanya jarum tu akan berada di kosong lah. Okay. Itu adalah dia punya galvanometer lah. Okay. Jadi kalau lihat dia punya konsep ni, okay, apabila kita ada
arus yang mengalir melalui gelung ni, okey. Gelung ni akan terhasil elektromagnetik dan juga pada medan ni, okey, pada dia punya magnet kekal ni yang ataupun shoe full ni adalah pun terhasil juga magnet, but magnet akan tarik daripada north ke south, okey. Magnet akan pergi ke sinilah, okey, bergerak ke sini. Jadi bila bergerak tu akan berlaku pemotongan ataupun interact antara coilnya magnet dengan full sumnya magnet. Jadi ini akan berputarlah, gegelung akan berputar. Jadi bergelung akan berputar, jarum ni akan bergeraklah. Okey. Okey. Jadi untuk deflection instrument ni apabila berlaku dia punya deflection tu, okey, ataupun jarum tu bergerak, okey. Jadi untuk memastikan jarum tu bergerak dan berhenti di pada satu tu, kita ada daya yang terlibat membuat dia boleh berpesong dan juga dia stop dan juga dia punya tak keluar daripada inilah. Okey, ada 3 daya tu yang berfungsi semasa kita membuat ukuran dan sebagainya lah. Okey, antaranya adalah 3 tu adalah deflecting force ataupun daya pesongan. Yang kedua adalah controlling force, daya kawalan, dan yang ketiga adalah damping force, daya rendaman lah. Okey. Jadi ketiga-tiga daya ni akan memainkan peranan dia sendirilah. Okey. Jadi yang pertama tu deflection force ataupun daya pesongan tu, okey. Jadi apabila arus mengalir dalam gegelung ataupun coil, okey, current akan meningkat dan bila itu magnetic field pun akan meningkat juga, naik bertambah dan dia berinteraksi dengan medan magnet yang sedia ada. Jadi dia akan mewujudkan satu daya untuk rotatekan dia punya coil itulah, okey, untuk gerakkan dia punya coil tu, okey. Itu ada, okey. Itu adalah deflecting force lah. Maknanya dia akan gerakkan coil tu untuk menunjukkan pointer tu akan bergeraklah ke mana, ke arah sebelah kanan ke ataupun dekat hampir di sini ke. Okay. Jadi meter asalnya berada di sebelah sinilah. Jarum ni akan berada sebelah sini. Apabila berlaku arus mengalir dan sebagainya, jarum tu akan moving ke sinilah, ke sebelah sini. Okey. Okey, jadi controlling force okey, jadi itu tadi adalah deflecting force, maknanya apabila ada arus mengalir dalam gegelung akan wujud medan magnet di sekeliling gegelung tu. Okey. Jadi medan magnet ini akan berinteraksi dengan magnet kekal ataupun daya magnet yang sedia ada seperti dia tu. Okey. Jadi berlaku interaksi kat situ, maka akan wujud satu daya dipanggil daya deflecting force lah. Okey, daya pesongan. Okey. Kemudian kita lihat juga satu lagi daya adalah controlling force. Okey. Okay, controlling force ni dia punya spiral spring tu, okey, dia punya spiral spring ni, okey, dia buat daripada bahan bukan magnetik lah dan juga punya intangan yang rendah, okey. Jadi bila tak ada current, okey, tak ada current mengalir dalam litar ataupun dalam gegelung dan sebagainya tu, okey. Jadi gegelung tu dan juga penunjuk jarum tu akan berada di dudukan sifar lah, okey. Ada dudukan sebelah sinilah paling akan tak ada apa-apa aktiviti, maknanya dia akan maintain dekat sini. Jadi spiral ini akan maintainkan dia punya kedudukan pointer ni berada di kosong lah. Okey. Okey. Jadi bila ada arus mengalir, okey, spring okey akan menaik ketika spiral spring ni akan menaik dan akan menyebabkan gegelung berputar lah. Maknanya gegelung sekitar sekeliling dia yang ni, gegelung ni, coil ni akan berputar. Okey, putaran gegelung ni dia akan menerikan bacaan dan akan menggerakkan pointer ni lah. Okey, akan menggerakkan pointer ke sebelah kanan. Okey. Jadi pointer tu akan berhenti dengan adanya daya controlling force. Okey. Jadi
Daya tu akan berhenti disebabkan oleh daya deflecting force atau daya pesongan, dan juga adapun pointer tu akan stop, dan juga coil tu akan berhenti dia berputar bila deflecting force dengan controlling force sama dia punya nilai dia. Okey, maknanya kalau kita tak ada controlling force ni, okey, maknanya deflecting force sahaja yang ada. Jadi jarum ni akan berputar lah. Gergelung ni akan berputar sentiasa, dan jarum ni mereka akan berputar jugalah. Itu yang kita boleh dapat bila kita ukur. Kita akan dapat satu bila jarum tu stop, itu menunjukkan dia punya deflecting force dengan controlling force adalah sama. Okey, jadi dia seimbang lah. Dia tak, kalau kata tak sama, yang besar akan tolak yang kecil lah. Jadi jarum ni akan bergerak ke mana-mana lah. Okay. Kalau kata ini lebih besar daripada controller ni, yang ni akan tolak, pesongan ni akan tolak ke sini lah. Tapi apabila kedua-dua ni sama, okay, dia punya sama nilai daya dia. Okay. Jadi itulah yang kamu lihat, jarum ni akan stop kat situ lah. Okay, kat mana-mana bacaan lah. Okay. Katakan contoh 10 ohm, dia akan stop kat 10 ohm dan sebagainya. Okay. Okay. Kemudian ada satu lagi daya, okey. Daya ni dikenali sebagai damping force lah, ataupun daya redaman. Okey, kalau dalam bahasa Melayu redaman lah. Okey, daya redaman. Okey. Tujuan daya ni adalah untuk mengelak gegelung, okey, dan pointer ataupun penunjuk daripada berayung lah. Maknanya daya ni akan cuba mengelak gegelung dan penunjuk tu berayung. Maknanya dia tak tetap lah. Kalau katakan dia tak ada daya ni, gegelung tu asyik bergerak lah, okay, berayung. Jadi bila gegelung tu berayung, maknanya pointer tu pun akan bergerak jugalah, okay, tak tetap. Jadi susah nak ambil bacaan. Jadi daya ni fungsi dia akan untuk mengelakkan gegelung dan juga penunjuk ataupun dia punya pointer tu daripada bergerak. Okay. Okay, itu dia punya cara mudah lah. Okay. Jadi tak perlu yang bawah ni lah, just kita boleh ambil. Kalau kata tanya ada soalan pasal damping force, jadi kita tulis lah, okay, to prevent coil and pointer to oscillate lah, okay. Jadi itu pun dah cukup untuk jawapan kalau kata ada salah, ataupun untuk kalau dalam bahasa Melayu untuk mengelakkan gegelung dan penunjuk itu daripada berayung, okay. Jadi maknanya dia tak keluar daripada ayunan tu lah, okay. Dia maintain lah. Okay, jadi daya ni akan memaintainkan coil dan juga pointer daripada bergerak lah, bergetar ataupun berayung lah. Okay. Jadi bila berlaku ini, okay, dia akan mewujudkan gegelung bergerak lah yang disebabkan oleh putaran gegelung. Okay, jadi bila ada putaran dan sebagainya tu, okay, ada motion dan sebagainya tu, akan wujud satu dipanggil eddy current lah, okay, ataupun arus eddy. Arus eddy ni adalah, okay, arus eddy ni adalah arus yang terhasil dalam bekas gegelung tu lah. Okay. Jadi sebenarnya arus ni akan menentang, okay, plug magnetik dengan gerakan lah. Okay. Maknanya plug magnetik tu akan menentang pergerakan motion tu lah. Okay. Kalau besar dia punya tu, maknanya motion ataupun gegelung tu tak boleh nak bergerak lah. Jadi kebiasaannya bila kita cerita pasal eddy current dan sebagainya ni, kita lebih lihat kalau katakan kebanyakan tu dia lebih, kalau kita lihat paling mudah lah. Okey, kalau kita paling mudah kita lihat dalam transformer. Jadi dalam transformer, okey, jadi kalau kita lihat transformer tu, dia bina tu adalah lapisan antara plate, satu plate tu berlaminar lah, berlapis-lapis-lapis. Tujuan dia adalah untuk menghilangkan eddy current tu lah. Bila eddy current ni, dia akan menyebabkan ada kehilangan dan sebagainya lah. Mana bacaan tu tak berapa tepat dan sebagainya lah. Okey, itu adalah tentang tu. Okey. Jadi penunjuk ataupun dia punya deflection instrument ni, dia menggunakan dua kaedah lah. Satu
satu meter adalah jewel bearing suspension, satu lagi meter adalah okey taut band meter lah. Okey, jadi perbandingan antara yang mana lebih bagus dia punya tu, kalau kita lihat dia punya method ni, biasanya taut band tu lebih bagus lah, sebab dia punya apa, nak dapatkan full scale deflection dia hanya perlukan current pada gegelung tu hanya 2 microampere sajalah, berbanding dengan jewel tu dia perlukan 25 microampere. Jadi kebiasaannya mungkin yang akan pakai untuk buat dia punya design dan sebagainya kaedah taut band ni lah, sebab dia lebih sensitif. Okey, nak dapatkan full scale deflection tu maknanya pesongan skala penuh daripada situ ke kosong, maknanya yang taut band ni lebih sensitif lah. Okey, lebih bagus bandingkan dengan jewel. Okey, ada soalan kakak ni? Tiada sir. Okey, kalau tak ada kita teruskan kepada macam mana binaan untuk permanent permanent magnet moving coil ni. Okey, jadi basic PMMC movement ni ataupun pergerakan untuk PMC ni juga dikenali dengan D'Alembert movement lah. D'Alembert tu adalah nama orang yang mereka movement ni lah. Okey, PMMC movement ni yang merekanya adalah nama dia depan saya tengok, tapi D'Alembert pada tahun 1881 lah. Dia punya maknanya idea dia lah untuk hasilkan meter dan sebagainya untuk pergerakan moving ni. Okey, maknanya pergerakan meter ni yang ideanya datang daripada orang yang bernama D'Alembert lah. Itu dia punya sebab tu dia juga meter PMMC ni, permanent magnet moving coil ni juga dikenali sebagai D'Alembert movement lah. Okey, jadi dalam PMMC dia punya binaan ni, dia akan ada satu permanent magnet, dan pada permanent magnet tu akan dicantum dengan satu panggil hosu lah, ataupun dia punya pole su. Kemudian ada source iron, plate source iron lah, yang nipis. Jadi dia akan pasang dekat situ lah. Jadi kalau kita lihat dekat sini, ini adalah binaan construction pada satu multimeter lah secara general. Dalam ni ada permanent magnet, dalam tu. Kemudian dia ada scale, kemudian dia ada pointer, kemudian ada source iron core. Dalam source iron core tu akan dililitkan dengan coil lah, gegelung, yang kita gunakan copper wire tu, dia akan lilitkan pada source iron core ni. Kemudian ada pointer dekat situ, kemudian ada posu. Jadi kemudian antara source iron dengan gegelung yang lilit dia tu dengan permanent magnet ni ataupun posu ni, dia ada sela udara lah, maknanya ada gap ataupun ruang antara satu tu lah. Sebab kita tahu apabila ni dia akan berputar, apabila ni gegelung ni akan berputar untuk menunjukkan bacaan dan sebagainya lah. Jadi dia tak boleh rapat terlalu rapat, yang tak boleh menyebabkan source iron core yang dengan tu tak boleh berputar. Jadi dia akan buat satu gap ataupun jarak antara source iron core dengan posu ni, ada dia punya gap dia lah, supaya gegelung tu boleh berputar dan menyebabkan pointer ni akan bergerak lah. Jadi pointer ni bergerak dalam keadaan yang stabil lah. Maknanya kalau kata daripada jarum tu dia berada di jarak antara, katakan jarak antara penunjuk dengan jarum ni, katakan dia punya ketinggian dia adalah 2 cm, maknanya pointer tu akan bergerak ke belah kiri ke balik belah kanan ke dalam jarak 2 ni lah. Jadi yang mengimbangkan dia punya supaya jarum ni berada pada pergerakan dia tu adalah stabil adalah counterweight ni lah. Jadi counterweight ni dia akan kontrol sebagai pemberat untuk pastikan meter tu, jarum tu bergerak pada, dia tak ada naik turun dan sebagainya lah. Jadi dia bergerak pada satu
lain saja. Okey, satu arah inilah satu level ketinggian yang sama aja. Okey, dia tak ada tiba-tiba 2 cm kemudian naik 4 cm turun balik 2 naik, tak ada. Sebabkan oleh ada counter weight ni lah. Okey, jadi pada bahagian sini, okey, pada bahagian spiral ni, okey, kita lihat ke atas ni ada satu macam bulat, kemudian tengah tu ada satu garis tu. Okey, biasanya itu kalau kita lihat pada meter tu, kita lihat pada tu kita lihat ada, okey, ada dipanggil sebagai, okey, kita punya pelaras lah. Kita nak adjust zero adjustment lah, maknanya kalau katakan jarum kita biasanya kalau kita beli meter memang dia dah settingkan pada kedudukan kosong kat sini ya. Jarum ni ada sebelah kiri, dia akan moving ke sebelah kanan. Apabila kita guna ukur dan sebagainya, dia akan moving ke sebelah kanan. Okay, unit yang kita nak pakai itu bergantunglah. Okay, jadi kalau katakan dia tak berada di kosong dekat sini, jadi kita biasa ke atas ni kita adjust dekat sini lah. Okay, adjust kat sini supaya dia balik pada kosong. Okay, itu dia punya adjust untuk zero position lah. Okay, yang satu lagi yang kamu dah belajar tu zero ohm adjuster lah. Okay, satu lagi. Okay, yang ke atas kalau kamu lihat multimeter tu, kalau kat mana-mana lah, pada bahagian kaca tu ada satu warna hitam, kemudian kat tengah tu kita boleh masukkan screwdriver dan sebagainya untuk laras dan sebagainya lah. Tapi kalau katakan kedudukan jarum tu dah memang pada kosong, kita tak payah usik apa-apalah dekat bahagian sini. Okay, kita tak payah usik apa-apa dekat bahagian sini. Kalau dia tak kosong, baru kita adjustkan betul-betul balik pada kosong dekat sebelah kiri ni. Okey. Okey. Ini yang panggil zero control lah. Maknanya kita nak laraskan pointer ni pada betul-betul pada kedudukan kosong. Okey. Okey, ada nak tanya tentang okey. BTW ni adalah between lah. Okey. Jadi okey, jadi pada bahagian silinder tu, okey, yang soft iron tu, okey, okey, BTW ni ada between the pole, okey, maknanya antara pole tu, okey, so pole tu, okey, itu adalah BTW ni ada between lah, okey. Jadi dia punya tu adalah tujuan dia adalah untuk menghasilkan, okey, cylinder of soft iron tu adalah untuk menghasilkan dia punya medan magnetik yang seragam lah, uniform magnetic field, maknanya medan magnet yang seragam lah, okey, dalam tu air gap ataupun sela udara antara pole piece dan juga silinder lah, okey. Jadi tujuan soft iron tu adalah untuk hasilkan uniform magnetic field ataupun medan magnet seragam dalam sela udara, okey, mana ada jarak antara soft iron dengan so full tu, okey. Jadi pole tu atau medan tu, jadi dia akan menghasilkan medan magnet yang seragam dan okey. Jadi coil dia adalah dibina, okey, ataupun gegelung yang dililit tu, okey, pada bingkai logam ringan dan dipasang untuk berputar secara bebas dalam sela udara lah. Maknanya dia punya coil ataupun gelung yang tu akan berputar secara bebas lah, okey, dalam sela udara, okey, air gap lah, okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, maknanya kalau tak ada current, kita lihat jarum ni akan balik pada kedudukan kosong dekat sini lah. Okay, dia akan berada di kosong. Okay, ini just nak tunjukkan dia punya keratan dalam 1 meter tu lah. Okay, keratan dalam 1 meter.
ini bahagian kaca lah. Okey, kalau kita lihat dia ada magnet kekal, kemudian pada magnet kekal tu dia akan sambung dengan posu lah. Okey, kenapa dia buat lengkuk ni? Tujuan lengkuk ni adalah supaya sebab kita tahu untuk soft iron core ni dalam bentuk bulat. Jadi kalau kata kita buat 4 segi dia akan langgar dan sebagainya lah. Jadi kita just wujudkan dia punya gap antara satu soft iron dengan posu ni. Jadi ada gap udara kat sini lah supaya gegelun ni boleh berputar bebas lah. Okey. Jadi counter weight tu, jadi kita lihat yang bawah ni, okey. Counter weight ni fungsi dia adalah untuk memberi, okey, keseimbangan mekanikal lah dalam sistem bergerak yang betul lah. Okay, maknanya dia fungsi dia untuk mengimbangkan pointer ni lah. Okay, supaya bergerak dalam keadaan yang betul lah. Okay, jadi dia tak ada naik, tak ada turun dan sebagainya. Maknanya dia satu level sajalah. Okay, gerakan dia tu satu level yang sama lah. Daripada ujung sampai ke ujung sini, dia punya pergerakan dia sama je. Okay, jadi kesan pergerakan tu juga, okey, dia tak melibatkan graviti lah, maknanya dia boleh bergerak secara bebas, okey. Jadi ketepatan untuk instrumen tu adalah tepat lah, okey. Jadi dia tak memberi kesan pada gravity effect dan juga punya ketepatan untuk instrumen tu adalah itulah, okey. Jadi pergerakan pointer tu ataupun jarum penunjuk tu sebenarnya mengikut dalam sudut pesongan lah, berapa darjah, tapi kita tak pernah ambil kira. Kalau kita nak buat ukuran, kita tak ambil pun berapa darjah dia punya pesongan tu lah. Okay? Tapi sebenarnya katakan dia mula daripada sini katakan 0 darjah, okay? Dia deflect kat sini kepada satu berapa tu, dia maknanya dia bergerakkan dia tu mengikut sudut-sudut tertentu lah. Okay? Jadi mungkin 10, 20 sampai ke 90, 100, 80 dan sebagainya bergantung dia punya. Tapi kita tak pernah bincang tentang berapa dia punya sudut untuk pointer tu bergerak lah. Biasanya kita just ambil bacaan apa yang meter yang kita nak pakai. Okey, kalau ohm meter kita akan ambil julat ohm meter. Kalau voltmeter kita akan ambil voltage berapa. Kalau ammeter kita ambil current dia berapa. Okey. Jadi kita memang sebenarnya pointer tu dia bergerak, okey. Jarum penunjuk tu akan menunjukkan pesongan sudut lah, okey, ataupun dia punya pergerakan dia tu akan menyebabkan kalau ikutnya adalah pesongan sudut berapa darjah dan sebagainya lah. Tapi kita tak pernah ambil kira. Secara general kita kata pointer indicate the angular deflection lah, memang betul lah, okey. Maknanya pergerakan dia daripada mula bila dia moving ke sebelah kanan ada sudut-sudut tertentu yang dia punya lah, okey, berapa darjah dan berapa darjah. Tapi kita tak pernah bincangkan yang inilah, okey. Okey. Jadi kita masuk pada tajuk meter yang pertama, okey, iaitu DC meter ataupun meter arus lah, meter arus terus, okey, meter arus terus. DC direct current emitter lah. Mana DC itu bermaksud direct current emitter. Jadi okey, masih maintain. Okey, jadi kalau apa-apa boleh tanya, tak perlu tunggu saya tanyalah. Kalau kata nak berhentikan saya, boleh tanya terus. Okey. Okey. Bila DC emitter ni, okey, kita lihat basic movement dia, okey. Dia menggunakan PMMC galvanometer lah, maknanya konsep galvanometer. Okey, DC emitter ni dia menggunakan basic movement dia menggunakan DC emitter ni adalah seperti PMMC galvanometer lah, maknanya dia bergerak, okey, konsep galvanometer lah, okey. Jadi apabila
basic movement tu ataupun pergerakan basic tu ataupun asas dia kecil dan ringan. Jadi dia sebenarnya di bawah arus yang rendah sajalah. Okey, di bawah arus yang rendah itu dalam microampere lah. Okey, microampere. Micro bermaksudnya kali dengan 10 kuasa negatif 6 ampere. Okey, maknanya mikro tu ada masuk kali dengan 10 kuasa negatif 6 ampere lah. Okey. Tapi kalau kita nak ukur, kalau yang normal satu je, kita nak ukur yang rendah, kita tak perlu buat apa-apalah, just dia akan baca yang rendah. Tapi kalau katakan kita nak ukur current yang lebih besar, okey, jadi kita kena buat satu bypass lah. Mana bypass ni maknanya kita sambung satu perintang yang selari dengan meter tu lah. Okey, yang selari dengan meter. Jadi perintang tu dikenali sebagai action lah ataupun perintang selari. Okey. Jadi kalau kita, ini dia punya yang dimasukkan bintang selari lah. Kalau normalnya, kalau nak ukur arus yang kecil, yang ini tak adalah. Maknanya direct terus pada meter. Okey. Tapi apabila kita nak ukur arus yang besar, okey, biasanya kalau ini adalah dalam microampere. Kalau yang satu saja tanpa kita nak ukur arus yang kecil, dalam microampere, kita tak perlu pasang ni. Kita kena just lalu kat sini. Tapi ukuran arus dia adalah dalam microampere. Okey. Tapi apabila kita nak lebih besar lagi, maknanya dalam milliampere dan juga ampere, kita kena buat satu bypass kat sini. Okey, satu sambungan litar satu rintangan yang dikenali sebagai rintangan selari lah, shunt resistor. Okey, maknanya rintangan ni selari dengan meter kat sini. Okey. Okey, bila ini adalah dia punya meter tu, okey, dia punya movement lah, okey, ataupun coil. Jadi arus yang masuk pada meter ni adalah sebagai IM, okey. Dan juga bila automatik ni meter ni juga ada rintangan dalam sendiri, okey, internal resistance dia sendiri itu RM. Okey, apabila kita nak ukur arus yang besar, jadi kita kena tambah satu perintang secara selari kat sinilah, okey. Secara selari dan dikenali sebagai RSHAM lah, okey. Jadi RM ni adalah internal resistance the movement, maknanya pada meter itulah. Syam ni adalah resistor yang kita sambung selari dengan meter tu. IM ni adalah full scale deflection current pada movement ataupun pergerakan ataupun pada coil ataupun pada meter. Syam ni arus yang masuk pada rintangan ni. Okay. IT adalah arus yang kita bekalkan lah. Okay. Kita select pada julat berapa katakan. Okay. Katakan kita select pada julat 1 ampere. Kita select pada julat 10 miliampere. Kita select pada 100 miliampere dan sebagainya. IT itu adalah arus yang kita bekal masuk ataupun kita select dekat situlah julat dia dan sebagainya. Okey. Pada julat sekian-sekian. Okey. Jadi secara genre, okey. Secara generalnya kalau kamu dah belajar Kirchhoff current law dalam litar selari, okey, kalau litar siri, Kirchhoff current law mengatakan arus yang mengalir dalam litar tu sama di mana-mana kan, okey. Jadi dalam litar selari ni, okey. Jadi kalau kamu lihat konsep Kirchhoff current law, dia mengatakan arus yang masuk pada satu titik tu adalah bersamaan dengan arus yang keluar daripada titik itulah. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, IT sama dengan I Syam campur dengan IM. Okey. Voltage selari, kamu dah belajar juga dalam Kirchhoff voltage law. Dia mengatakan kalau yang selari, voltage di mana-mana bersamaan dengan voltage bekalan lah. Okey, kalau kata sini 10 volt, sini pun 10 volt, sini pun 10 volt lah. Itu contoh. Okey. Okey. Jadi kita lihat kat sini, VM ni adalah voltage pada movement ataupun pada coil ni, pada meter ni. B shunt adalah voltage pada antara sini sampai ke sini.
Jadi secara general Bishan sama dengan BN lah. Okey, sebab dia selari, botih dia adalah sama di mana-mana. Okey, jadi kita boleh tulis Bishan sama dengan B movement atau coil. Jadi kita tahu Bishan adalah Ohm's law, voltage sama dengan I kali dengan resistor lah. Okey. Jadi I Sham kali dengan I Sham adalah B Sham. IM kali dengan RM adalah BN lah. Okey, jadi kita mudahkan tu, kemudian kita pemudahkan dia punya persamaan tu. I Sham sama dengan kita bawa I Sham ni ke sebelah sini, sebelah kanan. Jadi IM kali RM bagi dengan I Sham lah. Okey. Jadi kita tahu kalau I Sham ni sebenarnya adalah kita buat formula IT sama dengan I Sham campur IM. Kalau katakan kita nak dapatkan I Sham, jadi IT tolak, kita bawalah IM sebelah sana. Jadi IT tolak IM lah baru sama dengan I Sham. Okey. Jadi kita boleh tulis I Sham sama dengan IT tolak IM. Jadi kita masukkan persamaan IT tolak IM ni dekat I Sham. Itu yang kita dapat. I Sham sama dengan IM kali RM bahagi dengan IT tolak IM lah. Okey. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tuan, boleh tak tengok balik formula tu? Okey, formula tadi Okey, sekejap saya besarkan Bagi sedap sikit tengok. Alright. Formula yang ini, okey? Ya, betul. Nak tanya tak? Nak tanya boleh tanya, okey? Maksud FCD current tu apa? Uh, yang mana? Yang IM tu. IM tu adalah rintang arus mengalir dalam meter. Arus yang kat sini. Arus yang masuk ke dalam meter ni. Okey. RM ni adalah rintangan dalam meter ni sendiri. Jadi VM ni adalah kita nak tahu voltage dekat sini, IM kali dengan RM lah sama dengan VM. Ada yang penunjuk tu apa ni jenis penunjuk yang digunakan tu benua ke yang meter biasa tu? Ini adalah meter biasa. Okey. Tapi yang ini adalah nanti meter volt pun tak mungkin dari tempat ni adalah untuk penunjuk tu lah. Okey. Untuk penunjuk tu. Okey. Oh, voltmeter ni kiranya. Ikut meter lah. Okey, sama je. Nanti bila kita tengok voltmeter pun dia ada juga dekat sini. Dia ada rintangan dalam. Sama jugalah. Okey, sebab ini adalah meter sama je lah meter arus, meter dan sebagainya tu. Dia punya ini adalah dia punya tempat dia punya moving lah, okey, ataupun coil untuk tu lah. Kita tak kisahlah coil ke ataupun dah kita kata ini adalah meter lah, okey, untuk meter, okey, menunjuk dia lah. Ini dia just menunjukkan ini adalah meter lah, meter, kemudian dia ada penunjuk dia lah, okey. Jadi IM ni adalah dipanggil full key deflection, maknanya pesongan skala penuh lah current, okey, ataupun arus pesongan skala penuh current pada coil ni lah, pada yang ini, okey, pada meter ni lah. Jadi itu adalah IM. RM ni dia punya rintangan dalam meter tu sendiri, okey. Kita ambil mudah rintangan dalam meter RM. Jadi kalau kita nak dapatkan voltage VM ni, voltage VM ni adalah voltage daripada sini sampai sini. Okey. Antara atas ni sampai sini. Jadi BN adalah IM kali dengan RM lah. Okey. Jadi kita dah belajar juga kalau kamu dah belajar teknologi elektrik, kalau litar selari dah masuk belum? Parallel circuit. Okey. Kalau parallel circuit, dikatakan voltage dekat sini akan sama dengan voltage dekat sini, akan sama voltage bekalan. Okey. Kalau selari sajalah, kalau ada litar lain, kalau ada rintangan kat sini, dia tak sama. Tapi kalau selari sahaja macam ni, voltage dekat meter penunjuk ni, voltage pada asyam dan voltage pada bekalan akan sama. Okey. Okey. Ada soalan? Take 5 sir. Alright. Okey, kita take file lah. Okey, nak take file. Okey.
Tak ada masalah, nanti kita buat dia punya contoh tu. Okey. Kita buat sama-sama. Okey. Tapi kamu kena catik lah. Okey, take file. Okey, nak take file ah. Kalau nak terus boleh terus, tak ada masalah. Nanti biar habis cepat. Sikit je lagi pun. Apa take file? Sekarang pukul apa? Jam saya dengan jam bini saya tak sama ni. Okeylah, take file. Pukul 12 kita mula like.
Okey, kita boleh mula. Boleh sir, boleh. Boleh, boleh. Boleh nampak slide eh? Boleh sir. Okey. Pak. Okey, kita tengok contoh dia, okey. Okey, dia punya formula kat atas ni, okey. Soalan dia nak cari Asyam lah, okey. Jadi 1 miliampere makna mili makna 10 kuasa negatif 3 lah. Makna 1 kali dengan 10 kuasa negatif 3 ampere. Emitter movement maknanya ini adalah IM lah, I push K deflection ataupun arus pesongan skala penuh untuk meter tu, okey. Bila emitter movement ni maknanya IM lah, okey. Ini adalah IM. Kemudian emitter tu juga mempunyai internal resistance lah, ataupun internal resistance ni adalah RM. RM tu adalah 100 ohm. Kemudian disambungkan dengan arus 100 miliampere, okey, emitter. Okey, maknanya 100 miliampere ni adalah IT. Okey, maknanya lihat gambar ajas ni, okey. IM tu tadi adalah arus movement, okey, ataupun arus Full-Ski deflection, okey, ataupun pesongan skala penuh, okey, Full-Ski deflection lah, okey, pesongan skala penuh, okey. Jadi arus tu adalah 1 ampere, 1 miliampere, okey. RM tu adalah berapa tadi? RM tu adalah 100, RM tu adalah 100, kemudian dia disambung daripada voltage arus 100 miliampere lah, maknanya itu adalah IT. Okey, arus yang mana dipilih select pada 100 miliampere. Okey. Jadi disuruh kita calculate value of sham resistor lah. Okey, maknanya suruh kita kira berapakah dia punya R-sham ni itulah. Okey, R-sham ni, okey. R-sham ni berapakah nilai yang perlu kita letak dekat sini supaya kita boleh bekalkan 100 miliampere kat sini dan arus yang mengalir kat sini hanya 1 miliampere saja. Jadi berapakah rintangan kat sini yang perlu kita letakkan. Okey. Jadi secara general kita boleh cari dapat dulu I-sham, okey, pun boleh dapat, okey. Ataupun kita buat terus pakai formula atas ni lah, okey, formula di yang sini, okey. I-sham sama dengan IM kali RM. Ataupun kita nak dapatkan I-sham pun boleh, IT tolak IM, maknanya IT tadi adalah 100 miliampere, tolak IM adalah 1 miliampere, kita akan dapat 99 miliampere lah. Jadi kalau kita dapat I-sham, kita gunakan formula yang inilah. Okay. Kalau kita nak terus masuk ke dalam data seperti itu, kita boleh gunakan formula yang inilah. Okay, sama juga lah. Kalau pakai formula ni, kita dapat dulu I-sham. Okay. I-sham ada IT tolak IM. Okey, arus yang kita select tu pada 100 mili tu, okey. Jadi 100 tolak dengan 1 mili, kita akan dapat 99 mili lah. Okey, kita boleh tahu kat sini lah. Jadi IM adalah 1 miliampere kali dengan 100 ohm, kita akan dapat sini arus kali dengan rintangan, nilai dia adalah apa dia? Ohm's law. I kali current kali dengan resistance dapat apa? Voltage. Voltage. Jadi 1 miliampere darab dengan 100 ohm, maknanya kita akan dapat voltage atas ni adalah 0.1 lah. Okey. Maknanya 1 mili, maknanya 1 kali 10 kuasa negatif 3 darab dengan 100 ohm, kita akan dapat itu adalah 0.1 volt. Okey. Kita akan dapat ke atas tu adalah 0.1 volt. Okey, I-sham ni adalah IT tolak dengan IM, maknanya 100 mikro, 100 mili ampere tolak dengan 1 miliampere, kita akan dapat I-sham ni adalah 99 mili lah. Jadi 0.1 bahagi dengan 99 mili, kita akan dapat nilai rintangan yang perlu dipasang pada litar tu adalah bersamaan dengan berapa? Okey. Kita boleh tulis I-sham sama dengan IM. Saya tak tulis lah, kamu kena ni je lah. Okay? I-sham sama dengan IM kali RM bagi dengan I-sham pun boleh satu formula. Ataupun kamu nak masukkan terus I-sham sama dengan IM kali RM bagi dengan IT tolak IM. IT tolak IM tu adalah I-sham lah. Okay?
Jadi 1 miliampere kali dengan 100 ohm bahagi dengan 100 miliampere tolak 1 miliampere, kamu akan dapat akan sama dengan 0.1 volt bahagi dengan 99 miliampere. Kamu akan dapat nilai dia adalah 1.01 ohm. Boleh dapat? Kamu kira ya? Dapat. Dapat lah. Okey. Ada siapa yang ada masalah? Saya tunjuk jalan kerja saya. Okey, saya tulis je. Saya baca je sebab saya tak boleh nak conteng. Okey. Tak apa, nanti saya akan tu kamu lihat baliklah. Nanti saya akan bagi dalam grup WhatsApp. Okey, tak apa. Jadi kamu tulis je. Okey. Asyam sama dengan, saya tak boleh conteng. Sepatutnya saya ada satu alat. Saya lupa lah bawa alat tu. Okey. Patutnya saya boleh conteng je kat sini. Tapi tak boleh. Okey. Jadi Asyam sama dengan IM kali dengan RM bahagi dengan Asyam. Ataupun Asyam sama dengan IM kali RM bagi dengan IT tolak IM lah. Asyam tu bersama dengan IT tolak IM. Okey. Jadi 1 miliampere darab dengan 100 ohm, kita akan dapat voltage lah nanti. Bahagi dengan 100 miliampere tolak dengan 1 miliampere, kamu akan dapat Asyam dia adalah bersamaan dengan 1.01 ohm. Okey? Boleh dapat? Tak apa, nanti saya akan masukkan jawapan kat situ lah. Okey? Tuan, Okey. Kemudian, yang 1 miliampere tu tak payah tukar jadi ampere. tak payah, kamu just masuk je. Maknanya gunakan kalkulator, maknanya 1 eksponen 10 kuasa negatif 3. Okey? Maknanya mili tu kena taruh negatif. Okey? Kalau siapa pakai kalkulator FX 570ES plus, kamu tekan je ke 1 darab dengan ada kali 10 kuasa X tu. Okey. Taruh je minus kat X tu, taruh je minus, kemudian taruh 3. Maknanya 1 kali 10 kuasa negatif 3 lah tu. Okey. Darab dengan 100 ohm, kamu akan dapat 0.1 volt lah. Kalau kamu nak tukar pada ampere boleh, tapi buang masa lah sebenarnya. Saya tukar je kan? Tak payah, kamu dah pakai kalkulator je. 1 mili maknanya 1 kali dengan 10 kuasa negatif 3. Okey? Darab dengan 10. 1 kali dengan 10 ada kuasa X tu kan. Kalau yang pakai itulah. Kalau yang tak ada, 1 eksponen lah. Betul. Kalau ada eksponen tu, 1 tekan 1 eksponen, nanti dia akan tunjuk kali lah. Lepas tu ada simbol negatif dekat kalau yang 570ES ni, sebelah kiri tu yang daripada atas pada record tu ada tanda negatif, kamu tekan je negatif tu akan keluar negatif lah. Okey, lepas tu kemudian masuk nombor 3. Jadi 1 eksponen negatif 3 maknanya itu adalah 1 miliampere lah. Okey. Kemudian kamu time je lah darab dengan 100 ohm, kamu akan dapat 0.1 lah dia punya 0.1 volt. Okey. Jadi kalau 100 miliampere tolak dengan 1 miliampere, kamu dah matematik tak tahu dah. Jadi bahagi dengan 99 lah kan. Okey, 99 tekan je 0.1 bahagi dengan 99 eksponen ataupun 10 kali dengan 10 kuasa negatif 3, kamu akan dapat 1.0101 banyaklah, tapi kita ambil 2 titik bulan je lah, 1.01 ohm sajalah. Okey. Alright, boleh faham nak guna kalkulator tu? Sir, pengiraan dia sir 1 darab 100 lah sir. Mana? 1 miliampere tu darab dengan 100 per 100. Mili tu 1 darab dengan 10. Kalau ada kalkulator tak? Ada. Kalkulator kamu ada tulis apa? Eksponen ke? Kalkulator tertinggal sir. Tak apa lah, okey, tak apa. Okey. Kalau yang jenis lama sikit, dia ada tulis dekat untuk kuasa tu, dia ada tulis
EXP. Tak silap, itu adalah eksponen. Maknanya kamu tekan satu, tekan eksponen, dia akan tunjukkan kali berapa lah, kali 10. Lepas tu tekan negatif, taruh nombor 3. Terus je lah, darab dengan 100. Kamu akan dapat tu jawapan dia lah. Okey. Kalau 100 mili tolak 1 mili, maknanya dia unit yang sama. Jadi kita just tahulah. 100 tolak 1 jadi 99 mili sajalah. Okey. Yang balance-nya. Okey. Apa kalau tak faham nanti saya akan tunjukkan jawapan dekat sini lah. Okey nanti. Okey. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Okey. Ini okey, contoh yang kedua, assume a PMMC meter has a full scale deflection current. Maknanya full scale deflection current tu adalah dia punya IM, okey, bersamaan dengan 100 microampere. Okey. Bila micro, maknanya 100 kali dengan 10 kuasa negatif 6. Okey. Itu adalah dalam unit micro. Tadi mili kali dengan 10 kuasa negatif 3. Okey, kalau mikro 100 kali dengan 10 kuasa negatif 6 ampere lah. Itu dalam ampere lah. Okey. Jadi yang dia kata tu, assume a PMMC meter has a full scale deflection current. Maknanya arus pesongan skala penuh, full scale deflection. Okey, bersamaan dengan 100 microampere. Maknanya itu adalah IM. Okey, dan internal resistance dia adalah 200. Itu adalah RM. Kemudian dia suruh kita calculate sum resistance juga. Okey. Okey, jadi meter ni disambungkan dengan julat 1 miliampere at full scale lah. Jadi yang satu tu adalah bekalan masuk, maknanya itu adalah IT. Okey. Okey, untuk keadaan yang pertama 1 miliampere yang masuk pada meter tu, okey. Okey, kamu buat dulu yang nombor 1 tu. Nanti saya akan tunjukkan, saya akan senetkan penyelesaian contoh lah. Okey, contoh. Saya akan buat dalam WhatsApp. Okey. Okey, kamu buat dulu nombor 1 tu. Contoh example 2 tu nombor 1.
Okey, saya dah tunjuk cara pengiraan tu untuk yang pertama tu. Okey. Jadi untuk yang example kedua tu, okey, masih gunakan formula yang sama. Okey. Untuk example kedua tu, jawapan dia asyam dia adalah 22.22 ohm lah. Okey. Dapat? Dapat. Boleh. Boleh ya? Follow je. Okey, seperti example satu tu sama je. Cuma kita kemudian apabila kita untuk yang kedua tu tempat air 1 miliampere tu kita gantikan dengan 100 miliampere lah. Okey. Jadi makin julat makin besar kita pakai, patutnya kita akan dapat asyam dia makin kecil lah. Okey. Jadi untuk yang kedua tu kita akan dapat asyam dia adalah bersamaan dengan 0.2 ohm. Okey. Yang satu tadi apa tu? Berapa satu? 0.2 22.22. Okey. ohm. Besar ni. Yang satu ni adalah jawapan dia 22.22 ohm lah. Okey. Tak ada sindur, saya masuk ohm je lah. Okey. Untuk yang kedua tu jawapan dia adalah 0.2. Adalah lagi dia punya tu, tapi yang bisa ambil tu je 0.2 ohm saja. Okey. Okey. Okey, ada soalan lagi? Itu baru satu dia punya apa? Ring dia kita pakai satu sajalah. Dia punya ring satu saja. Okey. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Saya akan ambilkan multimeter emitter sajalah. Okey. Kita boleh design multi range emitter lah. Okey. Jadi maknanya kita nak julat berapa banyak julat kita tu, kita boleh designkan dia. Okey. Menggunakan banyak bintang lah. Asyam dia ada banyak lah. Kalau kita nak 4 dia punya pilihan julat, kita buatlah 4 bintang, kita sambung secara selari lah. Okey, bila switch ni sambung dekat RD, hanya RD saja yang terlibat lah. RC dan ni tak terlibat. Bila kita pilih RC, maknanya RC dengan ini sajalah. Maknanya kita just, dia sama juga dengan yang atas ni lah. Maknanya dia satu-satu je lah. Okey, sambungan dia satu-satu. Okey. Tapi kelemahan multi range emitter ni, okey. Kelemahan multi range emitter ni adalah apabila kita tukarkan switch selector tu, range switch tu, okey, kita move daripada A ke B, dia boleh menyebabkan berlaku spark ataupun percikan api dan sebagainya lah, agak membahaya sikit lah. Okey, dan juga boleh merosakkan emitter tu lah. Tapi kita cara general kita boleh design seperti itulah. Okey. Jadi jadi kita boleh design pada berapa julat yang kita nak lah. Okey, mungkin kat sini kita pasang 1 ampere, sini kita pasang 5 ampere, sini 10 ampere, sini 100 ampere dan sebagainya lah. Okey, tapi kelemahannya apabila kita nak selectkan, nak ubah daripada satu kedudukan pada satu kedudukan, dia boleh menyebabkan berlaku spark. Okey, dan juga boleh menyebabkan meter rosak dan sebagainya lah. Okey, jadi kita ubah pada yang lebih baik, dia dikenali sebagai meter universal lah, ataupun dikenali sebagai item sham lah. Okey, jadi kita buat kita daripada yang tadi tu kita ubah pada satu meter yang lebih baik. Yang banyak digunakan pakai adalah kita menggunakan the universal meter ataupun dikenali sebagai item sham lah. Okey, jadi item sham ni adalah okey, kita sambung perintang tu secara sesiri lah. Kita sambung perintang berapa julat kita nak buat. Katakan kita nak buat 3 julat, dia punya masukkan current tu, mana selector kita pilih switch tu pada julat berapa. Katakan sama juga tadi, kita tadi ada 4 julat yang mati ring ni. Okey, individu shunt. Okey, maknanya tapi kalau yang
item shunt ni, okay, kita boleh tak kisahlah kita buat 3 dia punya range ataupun lebih daripada tu, kita cuma kata yang ambil contoh ni adalah yang 3 lah. Okey. Jadi okey, kita katakan contoh range dia adalah 1 ampere, 5 ampere, 10 ampere. Okey. Jadi dia punya internal resistance RM dia 500, full scale deflection maknanya arus full scale deflection bersamaan dengan 1 mili, ini adalah IM, ini adalah RM. Okey. Jadi contohlah macam ni. Okey, ini dia punya design yang dia apabila kita tukar pada items ataupun jenis universal lah. Okey, jenis yang lebih universal maknanya yang banyak diguna pakai sekarang. Okey, yang ada dekat sekarang ni adalah jenis universal lah. Okey, item shunt lah. Okey, jadi kita sambung 3 perintang secara sesiri. Okey, maknanya kita boleh buat bekal arus yang masuk tu adalah 1 ampere, 5 ampere, 10 ampere dan bagai-bagai lah. Kalau nak banyak lagi maknanya kita tambah lagi perintang cara sesiri. Okey, sambungan sesiri. Okey, jadi full scale deflection tu adalah IM lah. Okey, sama dengan IM. Okey. Jadi kita boleh design dia punya bentuk dia macam example 3 ni. Okey. Jadi kita boleh pilih pada julat 1 ampere kalau kata kita nak julat. Jadi kalau kita lihat arus yang masuk kat sini adalah IT. Okey, IT ni adalah arus kat mana selected kita punya julat tu lah. Okey. Julat tu kita select kat mana. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini arus ni akan pecah pada 2, satu I shunt, satu IM. Kemudian dia akan bergabung balik kat sini, keluaran dia sama IT. Okey. Katakan kita pilih julat 1 ampere, maknanya shunt dia adalah terdiri daripada A1 campur A2 campur A3. Okey. Shunt dia lah. Okey, B shunt dia adalah daripada sini sampai sinilah. Kita boleh dah tahu B shunt dia berapa. B shunt dia adalah IM kali dengan RM. Okey, 1 mili ampere kali 50. Kita akan dapat nilai dia adalah 0. Voltage dia adalah sama dengan 0.05 volt lah. Okey, voltage B shunt sama dengan voltage BN sebab dia selari. Jadi tapi shunt dia sebab kita dah ada 3 perintang, perintang ni disambung secara sesiri. Okey, bukan selari ya. Disambung, dia selari dengan RM. Okey. Tapi A1, A2, A3 ni disambung secara sesiri. Jadi shunt dia adalah daripada sini sampai ke bawah adalah shunt sama dengan A1 campur A2 campur A3 lah. Okey, kalau kita ubah selected ni pada 5 ampere, jadi shunt dia yang ini dah jadi sesiri kat sini. Okey, nanti saya akan buat detail lagi lah gambar ajah bila bertukar pada A2. Maknanya yang ini akan bertukar pada sini. Jadi shunt dia adalah A1 campur A2 saja. Jadi RM dah sesiri dengan A3 lah. Okey. Bila kita ubah selector ni, switch ni pada 10, shunt dia bersama dengan A1 lah. Okey. A2, A3 akan sesiri dengan RM lah. Okey. Nanti saya akan lukis satu persatu lah dia punya gambar ajah, pertukaran gambar ajah tu lah. Okey. Jadi dia dah bagi IM dia 1 mili ampere, RM dia 50 ohm, I shunt adalah kalau katakan kita pilih julat pada range 1 ampere, jadi IT dia adalah bersamaan 1, I shunt bersama dengan IT tolak IM, jadi 1 ampere tolak dengan 1 mili ampere, kita akan dapat 999 mili ampere. Okey. Kemudian kita tahu shunt adalah A1 campur A2 campur A3 yang selari dengan RM lah. Okey, jadi kita okey, ada soalan? Sir, 1 ampere tolak 1 mili ampere bukan 99 ke salah? Ya. 1 tolak dengan 1 eksponen negatif 3. Okey. Dia akan bagi dalam ampere. Kalau kita tekan kalkulator, dia akan bagi dalam ampere. Kamu boleh tukar dalam mili ampere lah. Okey. Kalau kita dalam ampere 1 tolak dengan 1 kali 10 negatif 3 tu, kita akan dapat nilai dia adalah 0.999. Okey. Ampere. 0.99 ampere tu. Okey. Tapi
Apabila kita convert pada mili, kita akan gerakkan titik bulahan tu pada 3 lah. Okey. Jadi pindahkan, kita akan dapat 999 mili ampere. Okey. Kamu boleh guna juga convert terus daripada jawapan tu kepada nilai mili, boleh kau. Okey. Jadi kamu akan dapat 999. Maknanya kamu move kan, kalau kata tak tu jawapan dia adalah 0.99 ampere. Tapi nak tukarkan dalam mili, kamu kena move in 3 titik bulahan ke sebelah kanan. Daripada titik bulahan pertama kosong tu, kosong bulahan tu kamu move in kan kepada 3 titik bulahan sebelah kanan. Maknanya kamu akan dapat 999 mili ampere. Betul? Betul tak? Betul saya, betul. Betul. Okey. Jadi kita tahu Asyam adalah daripada sini sampai sinilah. Asyam sama dengan A1 campur A2 campur A3 dan selari dengan RM lah. Okey, dia RM dia ada satu je. Okey, jadi bila ada julak tu, sebab tu dia A1 campur A2 campur A3 adalah parallel dengan RM. Okey. Seperti biasalah, ini adalah A1 campur A2 A3 ni adalah Asyam sebenarnya. Okey. Jadi kita masih gunakan formula sama, Bsyam sama dengan Bm. Jadi kita masuk je lah. Bsyam adalah Asyam kali dengan Asyam. Darab dengan M tu. Okey, jadi Asyam, kita tinggalkan Asyam adalah IM kali dengan bagi Asyam. Okey, jadi kita masukkan Asyam ni dengan A1 campur A2. Sebab kita value ni yang kita nak cari. A1 berapa ohm, A2 berapa ohm, A3 berapa ohm. Okey, jadi Asyam darab ni kita akan dapat Asyam adalah 1 miliampere kali dengan 50 ohm bagi dengan Asyam tadi tu kita dah tolak, dapat 999 miliampere tu, kita akan dapat nilai dia adalah 0.0, ni detail lah, okay, 0.005 ohm. Okey. Jadi Asyam tu adalah terdiri daripada A1 campur A2 campur A3 sama dengan kosong nilai ni lah, ohm. Okey, 0.05005 ohm lah. Okey, itu adalah untuk range yang pertama. Okey, untuk range yang kedua, okey. Okey, untuk range yang kedua kita ubah dia punya selector ni pada 5 ampere. Jadi arus ni kat sini lah 1 ampere kita dah tak pakai. Jadi yang ini kita balik kat sini, jadi kamu lihat RM dengan A3 dah jadi sesiri. Okey. Asyam hanya daripada sini sampai ke sini saja. Okey. Jadi Asyam tu adalah terdiri pada A1 campur A2 lah. Okey. Jadi nanti kita nak kira Bsyam nanti, Bm ni kita akan kena campur RM campur dengan A3 lah. Okey. Jadi kita dah select kat sini, kita lihat dia punya, apabila kita select pada 5 range 5 ampere tu, okey. Konsep dia masih sama. Asyam adalah IT tolak IM. Tapi IT dia dah berubah daripada 1 ampere pada 5 ampere. Kita tolak dia, kita akan dapat nilai itu adalah ini dalam ampere lah. 5 ampere tolak dengan 1 miliampere. Maknanya kalau kita lihat kat sini, kita ubah pada ampere, 1 miliampere bersamaan dengan 0.001 ampere. Okey. Maknanya ada 2 kosong. Okey, maknanya 1 miliampere kalau kita convertkan kepada ampere adalah bersamaan 0.001 ampere. Okey. Jadi 5 ampere tolak dengan 0.001 tu kita akan dapat 4.99 ampere lah. Okey. Okey, kata output dia boleh banyak lah sebenarnya, nak buat 4, nak buat 5, tapi kita ambil yang basic, kita ambil 3 lah. Okey, ambil 3 je. Okey. Kalau nak buat 4 pun tak ada masalah. Jadi ada R4 lah. Okey. Jadi kita ambil yang tu, kita akan dapat nilai arus Syam dia adalah 4.99. Okey, kita tahu Syam adalah A1 campur A2 sajalah. Okey, Syam yang baru adalah A1 campur A2 dan selari dengan A3 campur RM lah. Okey, kerana apabila ni anggap 1 ampere ni dah tak ada, dah ni, jadi yang ini RM selari siri dengan A3 lah. Jadi
kalau kita nanti saya akan lukis satu persatu, saya akan bagi dalam WhatsApp bagaimana dia punya gambar ajar perubahan tu, jadi kamu boleh nampak lagi detail lah. Okey, jadi kita lihat dulu kat sini. Okey. Jadi 1 miliampere current yang terus ni yang mengalir ni, dia dah termasuk juga arus yang 1 miliampere ni juga masuk pada R3 lah. Okey, sebab tu kita siri mengatakan arus yang mengalir di mana-mana adalah sama. Okey. Tapi untuk yang ni arus dia dah jadi 4.99 lah untuk R1 campur R2 jadi 4.99. Okey. Okey, 4.99 ampere ni mengalir melalui R1 campur R2 lah. Okey. Jadi kita selesaikan tu, okey. Kita akan dapat ini just nak buat dalam bentuk matrik lah, tapi saya ada satu lagi cara penyelesaian, tapi ini just kita buat dalam bentuk ni dulu untuk bentuk matrik. Nanti saya akan tunjukkan contoh yang lain lah, okey, bagaimana nak selesaikan cara lebih tak pakai matrik lah. Okey. Jadi kita masukkan je Asyam adalah R1 campur R2. Pada waktu ini RM dah campur dengan R3 lah. Okey. RM kena campur R3. Jadi bagi Asyam kita akan kira ni, kita akan dapat ni adalah 49 R1. Ni kalau selesaikan ni darab, kita bawa 4.99 ni darab dengan kat sini. Okey, kita akan dapat dia punya ni lah. Okey. Jadi kita bawa ni sebelah sini, jadi kita akan dapat 499 R1 campur dengan 49 R2. Okey, kita selesaikan yang ini, kita akan dapat nilai ni lah. Okey, RM R3 tolak dengan 50, sama dengan 50 ohm lah. Okey, kita buangkan tu. Okey. Jadi okey, itu adalah untuk yang tu. Untuk yang berikutnya kita select pula pada 10 ampere. Asyam tu dah jadi R1 sahaja. Okey, tapi rintangan meter dia dah sesiri dengan R3 dan juga R2. Yang ini kita anggap, kita abaikan, dia dah kat sini je, tak ada apa, anggap ini dia. Jadi arus yang mengalir untuk sampai ke R2 ni adalah bersamaan dengan 1 miliampere. Nanti saya akan tunjukkan gambar ajar perubahan tu. Okey, ini kalau macam ni kamu tak nampak lah. Okey, jadi kita selesaikan kat sini. Okey, pada range 10 ohm tu, 10 ampere tu, kita arus masih sama IM, RM tu, tapi Asyam adalah 10 ampere tolak dengan RM, kita akan dapat 9.99 ampere lah. Okay, maknanya 10 tolak dengan 0.001 ampere, kita akan dapat 9.99 ampere lah. Okey. Okey. Jadi kita akan dapat arus yang akan mengalir pada R1 tu adalah bersamaan dengan 9.99 ampere lah. Okey, arus yang mengalir melalui RM, R3 dan juga R2 adalah bersamaan dengan 1 miliampere. Okey. Jadi gunakan formula yang sama juga. Okey. Kita selesaikan juga ni, okey. Tapi sebelah RM ni dah dia campur dengan R2 dan R3 sebab dia dah jadi sesiri. Nanti saya akan tunjukkan tu, okey. Jadi bila kita selesaikan ni, R1 kita bawakan ni ke sebelah sini, ya, kita selesaikan ni juga, okey. Kita buangkan dengan nilai ni, jadi kita akan dapat formula macam ni lah. Jadi kita pindahkan dia, okey, dalam bentuk matrik. Jadi kita akan dapat R1 berapa, R2 berapa, R3 berapa lah, okey, menggunakan kaedah matrik. Okey, tapi nanti saya akan tunjukkan satu lagi contoh, saya akan bagi dalam sama ada dalam grup WhatsApp ataupun dalam Otter. Saya akan bagi satu contoh bagaimana nak dapatkan nilai R1 menggunakan kaedah bukan matrik lah. Okey, bukan matrik. Okey. Okey. Jadi pada current 1 ampere, okey, Asyam dia adalah RA R1 lah, bukan RA, R1 campur R2 campur R3 bersamaan dengan, kita campur lah. Okey, R1 campur R2 campur R3, kita campurkan semua ni. Jadi nilai dia adalah bersama 0.0550 ohm lah. Okey. Ni tersilap kan? R1, R2, R3 lah ni. Okey, pada julat 5 ampere, Asyam dia adalah R1 dengan R2. Jadi kita campurkan R1 campur R2, jadi 0.005 ni kita campurkan dengan yang bawah ni. Jadi
5 campur 5 akan jadi 1 lah. Jadi kita akan dapat 0.1. Okey. Kita akan dapat 0.01 lah. Okey. Jadi ini adalah nilai untuk Asyam lah. Last sekali, Asyam adalah bersama dengan A1 lah. Okey. Asyam bersama dengan A1. Jadi Asyam tu adalah 0.005 tu lah. Okey. 0.05 ni. Okey. Jadi kesimpulannya, okey. Makin kita pilih current dia punya julat current tu lagi besar, maka nilai Asyam dia makin kecil lah. Okey, nilai Asyam tu makin kecil. Jadi IT kadar terus dengan 1 per Asyam lah. Okay, itu dia punya formula dia. Okey. Okey, bagaimana kita nak kaedah ataupun prosedur kita menggunakan DC emitter ataupun direct current emitter ataupun arus emitter arus terus. Jadi kita jangan sambung emitter ni pada source lah. Okey, mana kita tak boleh nak ukur source tu dengan emitter. Okey, kalau bekalan voltage kita kena gunakan meter voltage lah. Tak boleh pakai meter emitter. Okey. Sebab emitter nak sukat arus, kita tak boleh nak ukur katakan bateri tu kita nak pakai emitter, itu tak boleh. Okey, jadi kena pakai meter volt. Okey, nak ukur bateri tu ada berapa volt lagi kat dalam tu. Jadi kita gunakan tu. Okey. Kemudian kita observe dia punya correct polarity lah. Kalau katakan kita tersalah polarity, mungkin bacaan tu dia tak moving ke sebelah kanan, dia akan ke sebelah kiri. Okey, jadi makna kita punya terminal dia terbalik. Jadi kita kena terbalikkan dia punya polarity terminal tu lah. Okey. Apabila kita gunakan emitter, kita tak tahu arus mengalir dalam liter tu. Kalau kita tak calculate dulu, kita tak tahu katakan nak berapa arus mengalir dalam liter yang kita nak ukur tu. Better kita letak dulu dia punya current rating ataupun selector pilihan untuk current tu pada julat yang paling tinggi dulu lah. Okey, kalau katakan tak sesuai, kita ubah. Okey, kita boleh dah bila kita ukur, tiba-tiba julat tu hanya takat 10 mili je. Okey, jadi kita boleh ubah pada julat yang lebih rendah. Okey, supaya dapat bacaan yang lebih cepatlah. Okey. Kemudian seperti yang kita dah amali itu, okey, maknanya kita ambil reading dia yang hampir dengan Puski deflection lah. Maknanya kalau katakan contoh itu kita nak ambil antara 0 ke 10 ke, kalau lebih besar. Tapi meter arus dia tak ada masalah sangat lah. Okay, tak. Tapi kita better kita ambil yang hampir Puski lah. Okay, kalau katakan kalau kita lihat pada multimeter tu dia ada 3 julat. Maksima dia ada sampai 10, 50 dan 250. Jadi mungkin kita better ambil julat yang 10 tu lah. Maknanya jawapan kita lebih tepat. Okey. Itu yang dimasukkan ambil reading hampir dengan full scale reading lah. Okey. Nah, ini yang penting lah. Okey. Ini yang paling penting lah. Okey. Jadi apabila kita nak gunakan emitter ataupun meter arus, tempat mana kita nak ukur tu, nak gunakan meter tu, nak ukur arus kat dalam liter tu, mesti disambung secara siri. Okey, dia tak boleh sambung secara selari. Okey, mesti disambung secara siri dalam liter yang kita nak ukur tu lah. Ketika liter siri, ada 3 perintang, perintang 1, perintang 2, perintang 3. Kalau kita nak ukur antara perintang 1 dengan perintang 2 tu, kita kena cabut dia punya sambungan tu. Kita letak dia di yang berasingan, kemudian kita letak meter kat situ, baru dipanggil sambungan siri. Itu nanti saya akan tunjukkan satu persatu lah. Okey. Okey, ini exercise ni, okey. Saya nak jadikan sebagai kuis lah, kuis 1. Okey. Jadi kuis 1 saya bagi tempoh 2 hari lah, daripada hari ni sampai besok. Esoknya last hantar pada pukul 11.59 malam lah. Okay, sebelum pukul 12 kamu kena submit lah. Submit dia dekat outer. Submit dia dekat outer, pergi pada individu activity. Uploadkan dekat situ. Okay.
Buat dalam kertas, kemudian kamu ambil gambar, kemudian upload lah kat situ, dekat Otter. Okey? Tak faham boleh tanya, tak ada masalah pun. Baik, sir. Okey. Ada soalan? Kalau tak Okey. faham, boleh tanya. Okey? Okey. Okey. Dia dah bagi jawapan tu, tapi dia dah terbalik. Okey? Kamu kena cari julat. Julat A, julat B, julat C, julat D lah. Okey? Ada 3 julat kat situ. A tu dia punya dia punya switch lah. Tak ambil kira apa pun. Dia dah bagi RM 1K, IM dia 50 mikro, IM dia adalah 50 mikro, kemudian di tangan A1 dia bagi, tangan 2 dia bagi, tangan 3 bagilah. Just dia kamu kena terbalikkan dia punya cara pengiraan tu lah nak dapatkan julat. Okey. Jadi kamu kena kira IT lah. Okey, pada B maknanya ada 3 perintah, Asyam maknanya kamu campur lah. Asyam dah ada lah. Okey. Bila dua pada C, Asyam dia dah A1-A2 je, dah ada nilai. Kemudian tempat tu RM campur dengan A3 lah. Okey, bila nak dapat julat dia, terbalik lah. Nak dapatkan julat tu, dia kena terbalikkan dia punya tu lah. Okey, nak dapatkan IT tu lah. Gunakan formula sama. Tapi Asyam dia dah ada nilai dia. Okey. Tadi Asyam tak ada nilai. Ni Asyam dah ada. Just kamu nak cari julat sajalah. Okey. Okey, ada soalan? Tidak, kita stop kat sini dulu. Ada soalan? Ada saya, tak ada. Tak ada. Okey. Kita Slide stop. ni nanti Apa dia? slide ni nanti saya bagi dalam auto kan? Memang dah ada pun. Okey okey. Tak ada, sir. Hotel ada, Google Classroom pun ada. Yang saya bagi